Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana Allah telah memuliakan kita sebagai umat Nabi SAW. Para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya hendak menceritakan tentang salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berasal daripada kota Parsi yang bernama Isfahan, ataupun kota Parsi bernama Isfahan. Ada mengatakan bernama Isfahan, wallahu alam, tapi berasal daripada kota Parsi. Dan Salman, kita sebagaimana kita tahu ada 3 orang sahabat Nabi SAW yang berbangsa Ajam: Salman Al-Farisi, Bilal Al-Habsyi dengan Suhaib Ar-Rumi. Salman Al-Farisi ialah sahabat Nabi SAW berbangsa Ajam, menunjukkan umat Nabi SAW yang berasal daripada Asia. Menandakan umat Nabi SAW yang berasal daripada Asia. Bilal Al-Habsyi menandakan umat Nabi SAW yang berasal daripada Afrika. Dan Suhaib Ar-Rumi ialah menandakan sahabat Nabi, umat Nabi SAW akan datang yang berasal, yang itu pada zaman kita sekarang ni, yang akan datang umat Nabi SAW yang berasal daripada benua Eropah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pada awal kisahnya, ketika mana tentera Islam telah membuka kota Parsi, dan kemudian Salman Al-Farisi telah bersama-sama dengan Abdullah Ibn Abbas, sepupu Nabi. Dan ketika itu sepupu Nabi SAW masih muda ketika itu. Dan Salman Al-Farisi telah menceritakan kepada Abdullah Ibn Abbas ketika dia berada di negara dia sendiri. Dia membuka negara sendiri. Tentang bagaimana peristiwa dirinya ketika sebelum memeluk Islam. Para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Salman Al-Farisi berasal daripada kaum Parsi. Ketika mana sebelum memeluk Islam, dia duduk bersama keluarganya, bersama ayahnya. Dan ayah dia ni telah mengurungnya dan memelihara dia, menatang anak dengan penuh kasih sayang. Dan dia melihara Salman Al-Farisi tak boleh bergerak ke mana-mana, bagaikan anak dara, kata dia. Dan Salman Al-Farisi hanya duduk di rumah, dan dia keluar dari rumah, dia menghidupkan api. Itu je saja. Dipendekkan cerita, pada satu hari Salman Al-Farisi telah keluar daripada rumah. Mungkin sebab ayahnya banyak kerja ke apa kan. Dia keluar daripada rumah, dia melintasi gereja. Pada dia melintasi gereja tersebut, dia mendapati bahawa orang-orang Nasrani sedang melakukan peribadatan mereka, kerohanian mereka. Dan kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada mereka ni tentang agama mereka. Dan kemudian Salman Al-Farisi bercita-cita ataupun menganut agama mereka agama Nasrani tersebut masa tu, sebelum dia memeluk Islam. Dan berita tersebut telah sampai kepada ayahnya, dan ayahnya begitu amat marah, mengatakan bahawa agama kaum Nasrani ni, bahawa Majusi ni ayahnya kata lebih baik pada Nasrani. Hakikatnya Islam saja yang terbaik. Dan kemudian Salman Al-Farisi tetap bertegas untuk memeluk agama Nasrani, dan kemudian dia bertekad keluar pada rumah dia. Dan dia jumpa orang Nasrani tersebut, bahawa dia katakan bahawa mana asal agama ni. Orang Nasrani tersebut mengatakan bahawa asal agama ini di bumi Syam. Kemudian dia bergerak ke bumi Syam, berjumpa dengan rahib yang pertama, dan duduk pada rahib tersebut. Dan Salman Al-Farisi telah melihat kejadian jelek, kejadian yang penuh aneh, kejadian yang tidak menyenangkan hati Salman Al-Farisi, yang mana rahib tersebut telah mengutip derma daripada penduduk kampung dan berjanji untuk mendermakan pada orang miskin tetapi harta tersebut telah diambil dan kemudian digunakan untuk dirinya. Setelah beberapa lama Salman Al-Farisi duduk dengan rahib tersebut,
Rahib tersebut meninggal dunia. Rahib tersebut telah meninggal dunia dan kemudian Salman Al-Farisi telah mengumumkan kepada penduduk kampung, wahai penduduk kampung, ini adalah harta kamu yang disimpan oleh rahib ini. Dan rahib ini telah makan harta-harta kamu. Kemudian Salman Al-Farisi seorang yang amanah. Ketika belum Islam pun dia menunjukkan diri dia yang amanah. Dan kemudian dia telah mewakafkan, ataupun bukan mewakafkan, telah mengembalikan semua harta-harta yang telah diambil oleh rahib tersebut. Dan kemudian rahib tersebut pada asalnya nak dikebumikan, tapi orang mencampak mayat rahib tersebut. Kemudian adalah digantikan dengan seorang rahib baru. Rahib baru ni seorang yang zuhud, seorang yang tekun beribadah dan mengamal kitab Injil yang lama. Dan Salman Al-Farisi telah duduk bersama rahib tersebut. Dan kemudian rahib yang baru ni, yang kedua ni, telah meninggal dunia. Dan Salman Al-Farisi bertanya kepada rahib yang tersebut, di manakah aku hendak pergi lepas ni? Rahib tersebut mengatakan, aku tak nampak lagi orang yang mengamalkan ajaran yang lama. Ajaran kitab lama ni. Kecuali ada seorang yang berada di daerah Mosul. Dia masih mengamalkan kitab lama lagi. Kau pergilah ke sana. Kemudian Salman Al-Farisi pergi ke Mosul. Dan berjumpa dengan rahib tersebut. Dia kata, rahib yang ni telah mengatakan kau kesekian-sekian-sekian dan bawa aku minta izin untuk nak duduk dengan kau, nak menuntut ilmu dengan kau, dengan kitab Injil lama ni. Dan kemudian duduklah Salman Al-Farisi bersama rahib tersebut sekian lama. Sebagaimana telah jadi pada rahib yang kedua tadi, rahib yang ketiga ni pun akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum dia meninggal dunia, Salman Al-Farisi tanya kepada rahib tersebut, wahai rahib, kemanakah aku hendak pergi lepas ni? Dan aku nak berjumpa dengan siapa? Rahib tersebut katakan, wahai Salman, kau pergilah ke daerah satu tempat tu nama Niswan, Nasamur ataupun Niswan. Di situ ada seorang rahib yang masih mengamalkan lagi kitab lama. Yang masih mengamalkan lagi, zuhud lagi. Mengamalkan agama lagi. Dan kemudian Salman telah pergi ke jumpa rahib daerah tersebut. Rahib yang ketiga pun meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia pergi ke rahib yang keempat. Rahib yang keempat, Salman duduk, minta izin kepadanya untuk duduk bersama dengan dia. Dan kemudian sampai pada satu tempoh masa, rahib tersebut pun meninggal dunia. Kata Salman, wahai rahib, di manakah aku nak duduk lagi lepas ni? Aku nak jumpa siapa lagi lepas ni? Rahib tersebut kata, wahai Salman, pergilah ke Amuria. Di situ kamu akan jumpa seorang rahib yang masih mengamalkan lagi kitab lama ni. Kau pergilah ke sana. Salman pergi ke Amuria. Dan bila sampai ke Amuria, Salman menceritakan segala pada rahib tersebut. Dan Salman duduk dengan rahib tersebut, mempelajari kitab-kitab lama dengan rahib tersebut. Dan akhir sekali rahib tersebut pun telah meninggal dunia. Dan Salman kata, wahai rahib, ke manakah aku hendak pergi selepas ini? Wahai Salman, rahib tersebut kata, sekarang ni adalah tibalah masanya seorang Nabi akhir zaman telah diutus. Di satu negeri yang dikelilingi oleh dua bukit ataupun bukit lah. Dan kemudian negeri tersebut terdapat banyak pohon-pohon tamar. Pergilah kau ke sana. Dan akhir sekali rahib tersebut meninggal dunia. Salman tidak pergi ketika itu. Belum pergi lagi ketika itu. Dan kemudian Salman berjumpa dengan beberapa kabilah Arab. Salah satu kabilah Arab ni bersama daripada Bani Qalb. Salah satu kabilah yang ada di kota Mekah. Dan mereka, Salman minta izin untuk bersama dengan kabilah tersebut untuk ke Madinah. Tapi dalam pertengahan jalan, Salman dijual. Telah dikhianati oleh kabilah Arab tersebut dan telah dijual. Dan kemudian Salman radhiyallahu an telah
Okey. Salman radhiyallahu anhu telah dijual kepada Yahudi. Dan apabila dia dijual kepada Yahudi, dibawa ke satu tempat yang penuh dengan pohon taman. Tapi Salman tidak meyakinkan itu adalah tempat Nabi SAW diutus. Nabi SAW akan datang tempat tersebut. Yang dimaksudkan tempat tersebut. Dan kemudian datanglah seorang Yahudi daripada Bani Quraizah. Telah datang kepada Salman, telah datang kepada Yahudi tersebut. Dia Yahudi kepada Tuan Salman ni. Dia katakan bahawa dia nak membeli Salman dan kemudian Salman dijual kepada Bani Quraizah tersebut. Dan kemudian Bani Quraizah tersebut telah membawa Salman ke Madinah. Di situ dah Nabi dia nampak antara dua bukit dan beberapa taman, pohon taman. Dan Salman mengatakan bahawa inilah tempat, kemungkinan tempat Nabi SAW akan berhijrah ke sini. Okey. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ketika Nabi SAW dah sampai ke Masjid Quba, ketika itu Salman Al-Farisi sedang mengait ataupun sedang memetik buah-buah kurma dan tuannya berada di bawah, dan kemudian datang seorang Yahudi mengatakan pada Tuan Salman tersebut, semoga Allah SWT memerangi kaum Aus dan Khazraj. Sebab mereka sekarang ni tengah berkumpul, tengah menunggu seorang yang mendakwahnya sebagai Nabi. Dan Salman Al-Farisi ketika itu turun dan bertanyakan, mendakwa apa yang kamu kata? Lepas tu tuan dia kata, ini bukan urusan kau. Lalu Salman Al-Farisi dipukul dengan teruk. Kemudian Salman Al-Farisi meneruskan tugasnya. Apabila dia telah mendengar Nabi SAW telah sampai ke Quba, dengan membina Masjid Quba ataupun masjid pertama di kota Madinah lah. Tapi masa tu dia Quba ni tak masuk kota Madinah lagi. Salman Al-Farisi telah berjumpa Nabi SAW. Ya tu. Dan dia membawa makanan. Antara dia ingat pesanan rahib tersebut bahawa Nabi ni dia tak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan kemudian di belakangnya adalah ada tanda-tanda Khatimul Anbiya. Ataupun cop Khatimul Nabi, Khatimul Anbiya. Dan kemudian Salman kata, wahai Muhammad, ini sedekah. Lalu Nabi SAW tidak makan dan bagi pada sahabat yang lain. Selang beberapa hari kemudian Salman Al-Farisi datang, kata, wahai Muhammad, ini hadiah. Lalu Nabi SAW terima dan makan. Okey, dia katakan ini dua tanda dah betul. Masa yang ketiga, ketika Nabi SAW telah sampai ke kota Madinah, Nabi SAW nak membina masjid Nabi. Ketika itu datanglah Salman. Dia menoleh ke belakang, ke kiri Nabi SAW untuk melihat tanda, dan kemudian Nabi SAW menelakkan belakangnya ni, dan muka sikit bajunya belakangnya. Dapatlah antara dua bahu ni, di tengah tengkuk ni Khatimul Anbiya. Khatam atau cop menutup segala Nabi. Ketika itu juga Salman mengucapkan kalimah syahadat dan telah beriman kepada Nabi SAW. Tapi ketika Salman telah beriman kepada Nabi SAW, Salman tidak menyertai peperangan Badar, tidak menyertai peperangan Uhud. Sebab ketika itu Salman sedang sibuk berurusan dengan tuannya, bawah jagaan tuannya, orang Yahudi tersebut. Kemudian dalam tahun ketiga Hijrah, setelah selesai peperangan Uhud, Nabi SAW berjumpa dengan Salman. Kata Nabi SAW pada Salman, wahai Salman, bebaskanlah dirimu daripada tuanmu tersebut. Dan kemudian Salman meminta kebebasan daripada kemerdekaan daripada tuan dia tersebut. Dan kemudian tuan dia katakan pada Salman, kau boleh bebas, tapi kau kena bayar dengan aku
300 biji tamar, 300 pohon tamar, dan kemudian beberapa uqyah. Ada katakan 4 uqyah. Uqyah ni sama berapa dirham saya tak berapa ingat. Ketika itu Salman telah mengkhabarkan kepada Nabi, dan Nabi SAW tak memberitahu kepada para sahabat. Para sahabat yang semua menginfak. Benih-benih taman dan pohon taman disehinggakan cukup untuk menanam 300 pohon tamar. Dan ketika itu Salman Al-Farisi dia menanam 300 pohon tamar, dan Nabi SAW 300 pohon tamar dia mengorek lubang ataupun membuat batas untuk menanam pohon tamar tersebut. Nabi SAW dengan mujizat Nabi SAW sendiri yang datang pacakkan pohon tamar tersebut. Akhir sekali dengan berkat asbab mujizat Nabi, pohon tamar tersebut berbuah dengan cepatnya. Dan ketika itu Salman dia 300 pohon tamar ni telah selesai. Kemudian apa yang berlaku, yang beberapa uqyah lagi. Jadi para sahabat yang lain menginfakkan pada Salman. Adakah mengatakan para sahabat yang lain menginfak pada Salman, dan akhir Salman dapat merdekakan dirinya, dan akhir sekali dia dapat berkhidmat dengan Nabi SAW. Okey. Saya nak menceritakan sikit tentang darjat Salman telah diangkat ketika mana peperangan Khandaq. Ketika mana peperangan Khandaq, 10,000 tentera yang membelut pada orang Yahudi, membelut nak menghancurkan Nabi. Kaum munafik, orang Yahudi, orang musyrikin, dan kabilah-kabilah Arab yang lain, semua orang bergabung 10,000 untuk lawan Nabi SAW di kota Mekah, di kota Madinah. Maka bermesyuarat dengan Nabi SAW bersama para sahabat dia. Nabi SAW bermesyuarat pada para sahabat dan mengambil syuh-syuh pada sahabat. Dan akhir sekali Salman Al-Farisi mengesyorkan bahawa kami dulu di Parsi, ketika musuh nak menyerang kami membuat benteng yang membina parit. Dan kemudian syuh Salman ini telah diambil oleh Nabi SAW, dan kemudian buat benteng dengan menggali parit. Beberapa peristiwa yang aneh ketika itu. Semua para sahabat mengikat perut ketika itu, tuan-tuan. Menahan lapar dalam keadaan dahaga yang bersangatan. Beberapa batu besar yang susah, satu batu besar yang susah hendak dipecahkan oleh para sahabat, dan kemudian Nabi SAW mengambil kapak tersebut ataupun tukul tersebut untuk memecahkan batu tersebut. Lalu Nabi SAW dengan satu ketukan batu tu pecah. Dia katakan akan terbuka Rom, akan terbuka Parsi atau akan terbuka Rom. Maksud kemudian akan terbuka Parsi. Dan kemudian akan terbuka Yaman. Dan kemudian ketika itu para sahabat aneh dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lemah ketika itu, keadaan musuh nak menyerang, dan keadaan susah yang perit ketika itu. Tapi janji Nabi tetap benar. Peristiwa itu, terbukanya bumi Rom, terbukanya bumi Parsi, terbukanya Yaman, berlaku pada pengakhiran zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Itu juga zaman para sahabat yang lain. Benar cerita itu. Dan Islam tersebar di bumi-bumi tersebut dengan asbab Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, ketika itu apa yang berlaku juga ketika itu, para sahabat dalam keadaan lapar. Seorang sahabat mengajak Nabi untuk menjemput Nabi untuk makan di rumahnya. Tapi Nabi SAW memanggil semua para sahabat. Para sahabat diterpisah, dan kemudian Nabi SAW dengan asbab mujizat Nabi, makanan yang sedikit itu menjadi banyak, dan sahabat semua dapat makan. Nabi SAW dapat makan. Dan sahabat yang terakhir itu pun, yang menjamu pun dapat makan, dan seluruh keluarganya dapat makan. Masya Allah. Masya Allah. Ketika itu tuan-tuan, kita lihat dengan asbab mesyuarat, dan Nabi SAW angkat terima syuh daripada Salman Al-Farisi,
Walaupun Salman Al-Farisi ketika itu dia baru dimerdekakan, banyak sahabat besar yang lain, tapi Allah telah muliakan dia. Salman Al-Farisi ini adalah salah seorang sahabat yang alim. Dan dia pernah menegur Abu Darda ketika bersangatan dalam beribadah. Tidak bersama isteri ketika itu. Dia sangat beribadah, khusyuk beribadah, tidak bersama isteri. Dan dia tak memakan sangat. Dan kemudian dia tak tidur. Dan kemudian Salman Al-Farisi telah menegur dia bahawa atas diri kau ada hak, atas isteri kau ada hak, atas keluarga kau pun ada hak. Kemudian berita itu telah sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW telah mengiktiraf kealiman Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang alim. Dia menguasai kitab-kitab yang terdahulu, kitab Injil. Dan sebelum itu agama asalnya adalah agama sebelum Islamnya Majusi. Dia pun tahu tentang seluk-beluk agama Majusi. Dan seorang sahabat yang alim, dan mana mendekati Nabi SAW. Salman Al-Farisi ini telah berkhidmat dengan Nabi sehingga Nabi SAW wafat. Dan kemudian ketika Nabi SAW wafat, dia berkhidmat pada para sahabat Nabi dan khalifah yang lain. Dan ketika dia bersama-sama ekspedisi dalam peperangan Qadisiyah, bersama-sama tentera Islam membuka negaranya sendiri di bumi Parsi. Kemudian membuka kota Madain. Dan ketika itu dia juga telah menceritakan pada Ibnu Abbas sebagaimana keislaman dia. Dan sebelum itu, masa zaman Nabi, masa awal Islam dia pun telah menceritakan kepada Nabi SAW. Jadi, Salman Al-Farisi ini telah dilantik sebagai salah satu seorang daripada syura untuk dipilih sebagai khalifah. Dan Salman Al-Farisi ini wafat pada umurnya 70 tahun pada zaman Uthman bin Affan. Masya Allah, barakallahu fikum. Salman Al-Farisi sahabat yang mulia, sahabat yang daripada bangsa Ajam, tapi dimuliakan oleh Allah SWT dengan sebab iman, dengan sebab usaha dakwah, dengan sebab mencari agama yang benar. Tiga sahabat ni Allah tidak memuliakan seorang daripada bangsanya, tapi sebab iman dia, Islamnya. Allah telah memuliakan sahabat-sahabat Nabi SAW yang pada bangsa Ajam juga. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi bin Al-Habsyi. Masya Allah, mereka bangsa Ajam seperti kita. Bangsa yang bukan Arab. Tapi Allah muliakan sebab agama. Jadi atas maksud tu tuan-tuan, kita moga kisah sahabat Salman Al-Farisi ini yang dalam kisah kedua dalam Rijal Haurul Rasul, pemuda sekeliling Nabi. InsyaAllah kita dapat amal, InsyaAllah dapat ikut kisah-kisah sahabat ni. InsyaAllah semoga kita dapat sampai kepada orang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.